Saya fikir teman kita di kementerian perlu faham saya tak boleh pergi sekolah itu. Padahal sekolah itu milik Selangor. Menteri besar tak boleh pergi sekolah itu. Apa dosa menteri besar yang tak boleh pergi sekolah? Yang satu masa dulu sekolah Selangor, duduk di Selangor, didirikan kerajaan Selangor, bangunannya milik negeri, tanahnya milik negeri. Bila disegah, kami dah jadi alien. Kami yang alien. Tapi saya bukan nak cerita itu. Tapi saya nak cerita tentang incompatibility di antara pembangunan fizikal, pembangunan teknikal dengan pembangunan spiritual. Apa kesannya? Kesannya dahsyat ni. Bila agama tidak comparable dengan pembangunan fizikal ni, akhirnya saudara saya lihatlah sekarang ni. Tengok rumah kita, balik cuba gambarkan adik-adik kita di rumah sekarang ni. Berapa orang adik-adik kita yang di rumah, abang-abang kita di rumah taat kepada mak dan ayah? Taat dalam peritaan taat yang kita baca dalam buku. Apa arti taat dengan mak? Apa arti taat kepada ayah? Berapa orang adik-adik kita di rumah? Cuba kita gambarkan sekarang, kalau ada 4 orang adik di rumah, berapa orang yang mengkhidmati ibu dan ayah? Ini saya bagi keluarga sikit ni, Cik Daud. Berapa orang yang tidak menyusahkan pemikiran ibu dan ayah? Adik-adik kita di rumah ni menyusahkan ibu dan ayah. Malam balik pukul 12, ada yang balik pukul 1. Kan? Bangun pagi pukul 11. Kerja tak nak kerja sebulan berhenti 2 kali. Adik-adik kita. Ini realiti. Kan? Ada tanah dia tak mau turun ke ladang, ada sawah dia tak mau turun ke sawah. Macam juga generasi kedua dia Felda, mana ada yang nak pergi menoreh getah dah. Duduk jadi liability dalam rumah masing-masing. Kita tengok pula misalnya lingkaran kehidupan anak-anak ini. Masalah besar. Dadahnya. Masalah berpoya-poya hingga melahirkan bayi-bayi. Semalam dia beritahu jumlah bayi yang dilaporkan oleh Jabatan Pendaftaran dekat-dekat 320,000 bayi-bayi yang dicatat dalam surat beranak tanpa ayah. Kalau saudara nak tahu cerita ni lebih, boleh email terus kepada Dr. Azhar Yaakob. Dia boleh cerita habis-habisan statistik yang terakhir, macam mana dia ekstrapolate statistik itu dengan keadaan masyarakat dan jumlah penduduk, dengan kajian yang dibuat selama hampir 2 tahun dibuat kajian dengan data-data yang terbaru. Apa yang tak ada? Saudara tengok di misalnya di Leeds, saudara tengok di London ni, apa kebejatan masyarakat di sini, apa yang tak ada di Malaysia? Buang anak, hari-hari buang anak. Dr. Azhar Yaakob ada statistik di Selangor saja berapa ramai anak dibuang tiap-tiap hari. Kan? Yang memperkosa, yang berzina, yang minum arak, yang berjudi. Orang tua-tua berjudi, orang tua-tua minum arak. Orang tua-tua beli tiket beli tiket 4 ekor, beli 4 nombor. Tiket 4 ekor. 3 ekor ke 4 ekor je? Bukan dulu toke ke? Bukan. Fitnah tu. Jadi kita nampak orang tua-tua duduk, tak pergi masjid, tak semayang. Zaman saya masa kecil dulu, kat kampung saya di Pulau Indah, di Pelabuhan Kelang tu, tak ada orang tak semayang. Zaman-zaman dulu lah, tak ada orang tak semayang. Hina sangat kalau orang tak semayang. Sekarang ni cuba cari kat kampung kita orang semayang. Cari kat taman-taman kita orang semayang. Orang boleh pergi Giant daripada pukul 5, balik rumah pukul 9. Mana maghribnya? Mana asarnya? Orang boleh melintas depan masjid, depan surau, bawa anak, bawa isteri, bawa kereta, tak semayang, tak terasa apa pun. Dulu kalau tak semayang, Masya Allah, saya tak tahulah di kampung kalau tak semayang, tak ada orang berani tak semayang lah. Tapi semayang sekarang saya tengok Harun Din dalam ada kajian yang dibuat, Universiti Kebangsaan bantu dia buat kajian. Dia kata yang semayang, yang boleh jaga semayang 5 waktu, daripada budak akil baligh 13 tahun sampai yang tua-tua, sekitar dalam 2% saja yang boleh jaga 5 waktu. 5 waktu, jaga 5 waktu. Semayang sekali-sekali itu ramailah semayang. Tapi yang jaga 5 waktu. Subuh semayang, zuhur semayang, asar semayang, maghrib semayang, subuh lagi semayang. 5 waktu, hari-hari, without fail. Tak ada 2%.
Kalau tak betul statistik ni, kita bawa kat tempat kita. Tak betul statistik ni, kita bawa dalam keluarga kita. Betul tak adik-beradik kita? Berapa orang adik-beradik kita yang kekal semayang 5-4-5? Kalau saudara tak bernasib baik, mak kita pun tak semayang. Saudara tak bernasib baik, bapak dan mak kita tak semayang. Maknanya, kedudukan agama ni saya tengok, Masya Allah. Susah katalah di Shah Alam tu, tengok Taman Tasik tu. Allah. Tak ada dalam keliling Taman Tasik tu yang tak ada couple-couple. Dan couple-couple ni, orang-orang yang intelek. Budak-budak mara, ITM. Dan melakukan perkara-perkara yang keji dekat situ. Sampai tak kata apa dah. Kalau kita tegur, dia balas cakap kita balik, dia malu kalau kita. Mana ada berlaku? Sikit saya fikir benda ni terjadi adalah kerana satu pembangunan yang berlaku, sesiapa yang buat kajian ini. This is what we call the lopsidedness of development. Lopsided development. Kerana kita tidak memikirkan, tak banyak memikirkan. Bukan tak fikirkan, tak banyak memikirkan. Faktor spiritual, faktor intelektual, faktor emosi, jika dibandingkan pembangunan teknikal, pembangunan fizikal, pembangunan ekonomi, pembangunan keuntungan ekonomi, dibandingkan pembangunan agama. Kesannya kita dapati sekarang ni. Kesannya saya rasa duit yang dibelanjakan, tuan-tuan, dadah ni berapa kita belanja? Tuan-tuan cuba dapatkan statistik berapa kerajaan belanja untuk menangani, mengurus penagih dadah yang tegak, yang tidak tegak. Berapa kerajaan belanja untuk mengurus penjara-penjara yang tiap-tiap penjara tu overpopulated. Tiap-tiap penjara overpopulated. Satu sel sepatutnya boleh masuk 3 orang. Sekarang ni ada satu sel sampai 12 orang satu sel. Betul. Ada yang melaporkan saya tak ada tempat nak tidur, berdiri. Ada sebenarnya berdiri tidur dalam sel. Tak ada tempat. Sebab itu inilah kesan dia. Kesan kita tengok bila pembangunan spiritual ni tidak ditingkatkan, tidak diberikan perhatian, susah nak didik anak. Tuan-tuan yang ada anak ni, tuan-tuan tahu how difficult it is, to educate your children. How difficult it is to nurture the moral character of the children. So very difficult. Tak ada ibu bapa yang mengatakan, oh mudahnya didik anak, seronoknya didik anak. Anak saya ikut cakap aja, anak saya tak ada masalah. Anak saya menyenangkan hati saya. Sebagaimana yang kita doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun, anak-anak kita menjadi penyejuk mata kita. Mana ada? Inilah masalah. Saya nak timbulkan masalah-masalah ini semua dalam bentuk kos. Berapa kos dari segi kita? Kos. Social cost, cultural cost. Kita bayangkan kos ni. Economic cost, opportunity cost. Satu lagi human cost. Hilangnya humanity. Orang dengan adik-beradik buat kerja melahirkan 5-6 orang anak, adik-beradik. Bapa dengan anak melahirkan beberapa orang anak, bapa dan anak. Apa dia human cost yang terlibat di situ? Inilah yang berlaku. Dan saya rasa Malaysia ni masuk dalam negara yang kalau perceraian wilayah dan Selangor, statistik untuk 2 tempat ni antara yang tertinggi dalam dunia. Dalam dunia. You can check. Now, by all means, through internet, you can do some checking there. Whether the statistic is true or not true. Ini macam mana? Apa guna hidup? Kalau perceraian menunggu kita di pintu tangga. Apa guna hidup kalau perceraian kita menunggu kita di pintu bilik? Inilah yang berlaku. Sebab itu saya fikir dan terbawa-bawa kalau kita tengok saya dulu dalam kerajaan 20 tahun saya dalam kerajaan, bekerja dalam kerajaan, pegawai tadbir dan diplomatik. Dan saya nampak dulu saya ketengahkan satu program namanya Bina Insan. Saya dan teman-teman we coined that word, Bina Insan namanya. When we started introducing the idea of Bina Insan, it was taken rather, dia orang tengok pun saja berjenaka je. Tak serius, pimpinan-pimpinan pun tak serius. Dia tak mahu elemen agama dimasukkan dalam sistem pentadbiran. Dia tak mahu elemen agama dimasukkan dalam sistem